Okey, kita mula dengan istighfar dulu supaya kita dapat berada dalam keadaan yang hatinya lapang dan sebagainya. Okey, kita akan cerita ada 9 kelebihan istighfar yang mana kalau kita tengok dekat senarai jenis zikir ada 4. Yang ranking pertama adalah solat. Kita dah sebut pada siri yang sebelum ni pasal solat, kelebihan solat. Lepas tu ingat lagi solat subuh dengan solat asar. Lepas tu kalau ikutkan ranking kedua adalah Quran. Lepas tu baru zikir yang khusus. Jadi kita pergi dulu yang zikir yang khusus, kita masuk tentang istighfar. Ada 9. Lepas tu kita akan ajarkan macam mana nak istighfar. Astaghfirullah, itu yang biasa kita baca lah. Okey, kita lanjutkan. Okey, kelebihan istighfar yang pertama adalah untuk mengubati penyakit dosa. Dosa ni penyakit tau sebenarnya. Idaman Parama ada tak ubat dia? Kata ada ubat dia. Kenapa kita kata dosa ni adalah penyakit? Sebab dosa ni sebenarnya dia akan memberikan kita sakit sampai ke hari akhirat. Kalau kita sakit, mati, hilang tak sakit tu? Hilang. Kita sakit gout kan? Mati, hilang. Malaikat tanya, ma rabbuka? Janganlah tanya saya si sakit ni, tak ada. Mati, hilang semua sakit. Tetapi dosa tidak boleh hilang walaupun kita mati. Bawa sampai ke hari akhirat. Okey, dosa ini adalah satu penyakit seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi kata, hendak tak aku tunjukkan kamu penyakit kamu dan ubat kamu. Penyakit dia panggil da'. Wadawaikum, dawa' itu adalah ubat. Nabi kata, penyakit kamu sebenarnya adalah zunub, dosa, dan ubat kamu adalah istighfar. So lepas ni buat tagline, dosa itu adalah satu penyakit. Kita tak, dosa ni macam sebut tadi, kesan dia bawa sampai ke alam kubur. Bawa sampai ke hari akhirat. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi kata-kata daripada Abu Zar radhiyallahu anhu. Abu Zar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dalam banyak-banyak kata manusia yang kita boleh pegang adalah selain daripada hadis Nabi adalah kata-kata para sahabat, orang yang soleh. Mereka mengatakan sesungguhnya setiap penyakit tu ada ubatnya. Dan ubat bagi penyakit, ubat bagi segala dosa adalah istighfar. Okey. Kemudian kita pergi kepada perkara yang kedua. Okey, istighfar ini selain daripada dapat mengubati penyakit dosa, istighfar juga boleh membersihkan kekotoran hati. Ingat tak minggu lepas yang saya ada lukiskan? Lukis, kalau kita buat dosa, Allah akan titik hitam dekat hati. Jadi macam mana nak bersihkan titik hitam itu? Maka dengan istighfar. Ini disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Seorang hamba kalau dibuat dosa akan diberikan satu titik hitam dalam hatinya. Nukitat fil qalbihi nuqtatun saudaun. Apabila dia tinggalkan dosa itu, dia minta keampunan kepada Allah, maka hatinya akan berkilat kembali. Tapi kalau dia tak istighfar, dia tak mau bertaubat, maka dia buat lagi dosa, maka hati itu akan dititik lagi hitam sampai hitam tu tutup pintu hati dia, habis. Jadi kita ni memang tak terlepas daripada dosa lah. Jadi memang sangat memerlukan kepada istighfar. Okay, nak istighfar macam mana? Bila waktu terbaik nak istighfar? InsyaAllah kita akan kupas petang ini. Okay, nombor 3 untuk murah rezeki. Nombor 4 untuk tambahkan lagi zuriat. Ingat, kita dah belajar tajuk kunci-kunci rezeki. Salah satu daripada istighfar. Dan juga boleh tambah zuriat. Nak anak lagi tak ni? Katin, nak anak lagi tak nak lah? Ke tak nak? Ke macam mana? Yang ada ni pun tak terjaga. Okay. Kita dah nukilkan tempoh hari. Antara yang memberikan kita jawapan, istighfar boleh memurahkan rezeki kita dan boleh menambahkan zuriat kepada kita adalah daripada saranan Nabi Allah Nuh kepada kaumnya dalam surah Nuh, iaitu ayat 10 sampai ayat nombor
12. Nuh kata apa? Faqul tustaghfiru. Jumpa tak perkataan istaghfiru? Nuh kata kepada kaum dia, mintalah ampun kepada Allah. Nescaya Allah tu Maha Pengampun. Lepas tu disebut, nombor 1 rezekinya apa? Allah akan menghantar kepada kamu hujan lebat yang mencurah-curah kepada kamu. Macam petang ni lah, Alhamdulillah. Nak ajar tajuk istighfar, Allah dah turunkan hujan dah. Okey? Kemudian Allah banyakkan harta kekayaan dan Allah membanyakkan anak pinak. Jumpa tak dekat perkataan wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah membanyakkan anak pinak. Okey? Sebab itu di antara rahsia kalau orang tak ada anak. Saya ada adik seorang dah berapa tahun tak dapat anak. Tengah usaha dapat anak. Ada orang Allah uji macam-macam. Ada orang ada uji ada anak, senang je beranak. Anak je. Ujian pula apa dia nak menguruskan anak. Ada orang tak dapat anak. Nak pula anak, dia rasa macam hidup dia macam kosong kalau tak ada anak. Jadi di antara tip macam mana untuk dapatkan anak, kita minta banyakkan istighfar. Ingat saya ada sebut kisah bagaimana Al-Hasanul Basri, seorang tabi'in, apabila orang refer dekat dia, orang dulu dia suka refer pada ulama. Jadi 3 orang tu, seorang tu kebun dia tak ada hasil. Seorang lagi dia tak boleh berkebun sebab tanah dia gersang, tanah dia tak elok. Seorang lagi dia tak ada anak. Ketiga-tiga lelaki ni apabila jumpa dengan Hasanul Basri, Hasanul Basri kata, kau 3 orang ni balik banyak ke istighfar. Jadi orang persoal, senang je bagi jawapan. Jadi Al-Hasanul Basri kata apa? Apa yang aku bagi solusi itu adalah solusi daripada Al-Quran. Seperti mana dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat nombor 12. Okey, dah dapat dah. Okey. Kemudian nombor 5, istighfar boleh menghalang azab Allah daripada turun. Allah, dia boleh turunkan azab bila-bila. Azab daripada bawah, azab daripada atas, Allah boleh buat. Tetapi Allah ada memberitahu di dalam surah apa ni? Dalam surah Al-Anfal ayat nombor 33. Nota ni tuan-tuan dapat tak? Dapat? Dah? Ada. Okeylah, seorang wakil ada kes semua adil tu. Okey, surah Al-Anfal ayat 33, Allah mengatakan apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan mengazab kamu kalau kamu Muhammad ada dengan mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar. So dalam ayat ni ada 2 penghalang daripada azab. Yang pertama adanya Nabi, tapi Nabi dah tak ada. Jadi tinggal satu lagi jalan untuk Allah elak daripada azab, iaitu istighfar. Sebab tu kita tak pernah jumpa di zaman Nabi Muhammad ada, Nabi hantar azab, tak ada. Itulah rahmatnya besar kepada umat Nabi SAW. Tapi Nabi dah tak ada, hanya dengan istighfar. Jadi kita boleh baca ulasan Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Orang dulu ni dia ada 2 keamanan. Nabi dan istighfar. Tapi Nabi dah tak ada, yang masih kekal istighfar. Jadi banyakkan istighfar. Lepas tu apabila kita kena COVID dulu, lepas tu kita macam-macam kita tak tahu apa jadi, maka antara nak tarik azab-azab ni adalah dengan istighfar. Banyakkan istighfar. Baik, nombor 6. Mudah saja untuk menambahkan kesihatan dan kekuatan. Nak kuat tak? Nak sihat tak? Nak kuat, nak ada tenaga. Tip dia dengan istighfar. Percaya tak? Ke macam mana? Okey. Macam confused je, macam tak percaya. Okey. Maklumat ni sebenarnya diberitahu oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam, ayat yang ke-52, muka surat 227. Tapi bukan ayat ni istighfar. Dalam ayat ni jawapan kepada kalau istighfar Allah tambahkan lagi kekuatan. Nabi Hud dia cakap, dia kata wa ya qaumi, dia kata wahai kaumku, dia kata astaghfiru rabbakum, dia kata beristighfarlah kamu kepada